Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Alif bin Panca Indra, Ketua bagi Kumpulan 8. Pada video kali ini, saya dan ahli kumpulan saya lain akan membentangkan tugasan kami yang bertajuk 20 tahun epilog luka Kerajaan Johor Riau. Kejatuhan Empayar Kesultanan Melayu Melaka kepada Portugis pada 1511 dan kemudiannya penguasaan Kerajaan Aceh di Selat Melaka telah menyebabkan Kerajaan Johor dalam keadaan yang tidak stabil. Hingga pada 1641, Belanda berjaya menakluki Melaka daripada Portugis. Keadaan ini menyebabkan Johor dapat memerintah semula kerajaannya dengan lebih tenteram. Walaupun Johor makmur dan kekuatannya telah pulih, namun Johor ditimpa perlanggaran, iaitu peristiwa pemusnahan Johor oleh Jambi pada 1673 yang menyebabkan seluruh kota Johor musnah. Dalam pada itu, terdapat 4 peristiwa yang berlaku dalam Kerajaan Johor Riau, iaitu peristiwa pembunuhan terhadap Sultan, bendahara sebagai pemerintah, Raja Kecil dari Siak serta Raja Sulaiman dan Upu-Upu Bugis. Peristiwa penderhakaan terhadap Sultan dan institusi diraja telah berlaku di Kota Tinggi. Pada Oktober 1699, peristiwa pembunuhan ke atas Sultan Mahmud kedua telah dilakukan oleh Megat Seri Rama yang menuntut keadilan bagi kematian isterinya. Hal ini secara tidak langsung telah menyebabkan pergolakan dalam negeri. Peristiwa pembunuhan ke atas Sultan telah memberikan kesan kepada salah silah keturunan diraja yang memerintah. Hal ini kerana pembunuhan ke atas Sultan Mahmud kedua telah menyebabkan berakhirlah keturunan Sultan dari Kesultanan Melayu Melaka kerana baginda tidak mempunyai zuriat. Ketiadaan Sultan pada masa tersebut telah menyebabkan para pembesar melantik Bendahara Tun Ali sebagai Sultan dengan gelaran Sultan Abdul Jalil Riayat Shah kelima. Dengan itu, berakhirlah pemerintahan dari keturunan Kesultanan Melayu Melaka telah menyebabkan keadaan di Johor menjadi kurang stabil. Para pedagang mula takut untuk berlabuh di perairan Johor disebabkan faktor keselamatan yang semakin tidak terjamin. Hal ini berlaku kerana kawasan perairan Johor mula tidak selamat dengan adanya para landun yang mula mengancam keselamatan para pedagang. Ketiadaan orang laut yang berperanan untuk menjaga keselamatan perairan Johor pada masa tersebut telah menyebabkan kawasan perairan Johor mula tidak disinggahi oleh kapal-kapal dagang. Malah, orang laut turut menyebabkan kekacauan di kawasan perairan tersebut. Orang laut bertindak sedemikian kerana mereka merasakan mereka tidak perlu setia kepada keturunan Sultan yang bukan berasal daripada Bukit Siguntang. Peristiwa pembunuhan Sultan Mahmud Shah oleh Megat Seri Rama pada Oktober 1699 menjadi agenda pertama. Bendahara Tun Abdul Jalil telah diangkat sebagai pemerintah bagi kerajaan negeri Johor. Setelah kemakatan Sultan Mahmud Shah II, Bendahara ataupun Tun Abdul Jalil telah diangkat sebagai pemerintah baru bagi kerajaan Johor. Melalui hasil komplot golongan elit istana, beliau juga adalah anak kepada Tun Habib Abdul Majid. Tindakan berani yang dilakukan telah bertentangan dengan tradisi dan budaya politik orang Melayu dengan mengangkat dirinya berdarah merah kepada berdarah putih. Anak-anaknya turut menggunakan gelaran tengku. Ini menjadikan kerajaan Johor Riau tergugat. Fatwa ini tidak mendapat sokongan rakyat. Beliau juga tidak dapat menjalankan tanggungjawabnya sebagai pemerintah seorang diri. Namun beliau banyak bergantung kepada saudaranya iaitu Tun Mas Anum dan Raja Muda Mahmud menguasai menteri-menteri Johor. Ini menjadikan perpecahan kuasa dan membuka keutuhan kuasa pusat. Perpaduan anggota masyarakat menjadi longgar dan memudahkan jalan kepada kemasukan unsur-unsur asing ke dalam institusi politik
Jabatan Masyarakat Johor Riau pada ketika itu. Raja Muda Tun Mahmud yang mengertai Menteri-Menteri Johor pada ketika itu 1708 hingga 1718. Raja Muda pula pada ketika itu berada di Riau. Keadaan ini mengakibatkan sedikit kegelisahan kepada kalangan rakyat jelata pada ketika itu. Saya akan menceritakan tentang abstrak peristiwa Raja Kecil dari Siak. Raja Kecil dari Siak yang menuntut takhta Kesultanan Johor telah mendakwa bahawa beliau merupakan putera Sultan Mahmud Shah kedua dan pewaris takhta kerajaan Johor. Menurut Tuhfah Al-Nafis menyatakan Sultan Mahmud Shah kedua mempunyai hubungan dengan Encik Pong iaitu gundiknya sehingga terlahirnya Raja Kecil. Oleh yang demikian, orang laut telah menyertai Raja Kecil secara beramai-ramai dan menerima serta memperakuinya sebagai raja dari keturunan Raja-Raja Melayu yang datang untuk menuntut bela atas kematian ayahandanya dengan diperkuatkan lagi oleh kedaulatan Di-Pertuan Minangkabau di Pagaruyung telah menyebabkan orang-orang Melayu menyifatkan Raja Kecil sebagai penuntut hak yang sah. Menurut silsilah Melayu, Raja-Raja Minangkabau adalah keturunan salah seorang putera raja dari Bukit Siguntan yang juga mempunyai asal-usul yang sama dengan raja-raja yang memerintah Melaka. Akhirnya, dengan bantuan orang Minangkabau, orang-orang laut dan sebahagian orang-orang Johor, Raja Kecil melancarkan serangan ke atas Johor dan berjaya menawannya pada tahun 1718. Raja Kecil menduduki takhta kerajaan Johor dengan gelaran Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah dan memerintah Johor dari tahun 1718 sehingga 1722. Ketika pemerintahan Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, negeri Johor sekali lagi mengalami keadaan huru-hara. Kali ini putera Sultan Abdul Jalil Riayat Shah IV iaitu Raja Sulaiman telah melancarkan serangan ke atas Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah dengan bantuan Upu-Upu Bugis 5 bersaudara bagi menegakkan kembali dinasti Pendahara. Oleh kerana bantuan Upu-Upu Bugis, Raja Sulaiman berjaya menewaskan Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah dan seterusnya Upu-Upu Bugis telah menabalkan Raja Sulaiman di atas takhta kerajaan Johor dengan gelaran Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah pada tahun 1722. Kemudiannya, sebagai tidak memungkiri janji, Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah iaitu pada tahun 1722 hingga 1760 melantik Daing Marewah iaitu Kelana Jaya Putera sebagai Yang Tuan Muda Johor yang pertama dalam persejarahan politik dan pentadbiran Johor. Jawatan ini disandang berterusan oleh keluarga Bugis dan bidang kuasanya amat luas dalam kerajaan Johor. Pelantikan Daing Marewah sebagai Yang Tuan Muda Johor menandakan kemunculan kuasa Bugis dalam politik tanah Melayu. Kini mereka telah bertapak di Johor dan memiliki bidang kuasa yang boleh melewati bidang kuasa yang di-Pertuan Besar iaitu Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Maka mulai tahun 1722 apabila Sultan Sulaiman dinaikkan takhta, bermulalah tradisi dan pengaruh politik Bugis di Riau Lingga kerana jawatan Yang Tuan Muda hanya dikhaskan kepada keluarga dan suku sakat Bugis sahaja. Jawatan ini penting kerana ianya diberikan taraf dan wibawa politik yang melebihi Sultan. Implikasi daripada peristiwa-peristiwa tersebut menyebabkan negeri-negeri yang dahulunya berada di bawah naungan Kerajaan Johor Riau berjaya membebaskan diri dan ianya juga menjadi pencetus atau titik tolak kepada kemunculan penguasaan Bugis dalam politik tanah Melayu pada abad yang ke-18.